Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana untuk surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, iaitu hari Ahad minggu yang keempat, yang mana kita masih lagi membicarakan iaitu tentang seruan Allah SWT berkaitan dengan saksi dan hukum menulis hutang. Yang mana ada membawa kitab tu, maka boleh melihat pada muka surat 210. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumin fid darin amin. Kata pengarang kitab, dari sinilah peraturan syariat tentang penetapan prinsip penulisan hutang dalam jangka waktu tertentu dan penentuan sesiapa yang ditugaskan untuk menulis telah selesai dan berpindah kepada petikan berikutnya menjelaskan bagaimana cara menulis. Yakni hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas, dan hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya. Baik, dalam menulis hutang, yang mana sebelum ni kita dah sebut tentang bila mana berhutang, peminjam dan juga yang meminjam itu dia kena menulis hutang tersebut, berapa jumlah hutang, tempoh nak dibayar, dan kena ada dua saksi, dua orang saksi lelaki. Kalau boleh juga seorang lelaki dan menggantikan seorang lelaki yang kedua itu dengan dua perempuan. Kerana orang perempuan ini, dia kalau nak jadi saksi, dia kena dua orang. Di sini ada kelebihan pada lelaki dari segi ingatan dia tentang hutang tersebut, dari segi pengalaman dia. Yang mana bukan orang perempuan ni Islam merendah-rendahkan orang perempuan, tak. Tetapi kelebihan ada pada orang lelaki. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu dia pemimpin. Kita sebut suami, isteri ikut suami, bukan suami ikut isteri. Kalau suami ikut isteri jadi queen control, dia takut isteri. Sebab itu orang Melayu buat cerita nasi kangkang lah, pelbagai macam-macam, tuan-tuan. Yang mana Allah Ta'ala dia tahu bahawa kelemahan orang perempuan ni dalam nak menjadi saksi ni. Orang perempuan kalau jadi saksi, orang lelaki cukup seorang, orang perempuan kena dua orang. Jadi orang perempuan dia kena akui kelemahan dia. Kadang orang cakap lah, kalau nak berdebat dengan orang perempuan ni tak menang. Tak apalah tuan-tuan, kita bawa firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Ta'ala berfirman, orang perempuan kalau nak jadi saksi dalam hutang piutang ni, maka seorang lelaki dah cukup. Kalau orang perempuan dia kena dua orang, baru diterima penyaksian dia dalam menjadi saksi hutang itu. Baik, Allah Ta'ala berfirman, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila mana kita berhutang ni, peminjam dengan orang yang peminjam dengan yang memberi pinjam itu, dalam menulis perjanjian itu dia kena adil, dia kena jadi orang yang bertakwa pada Allah. Kalau dia tak bertakwa, hutang 1000 dia tambah bunga lagi, 100, 200, 300, makin lama lambat bayar, tambah lagi bunga. Ini bukan Islam. Islam ni tuan-tuan, dia tak ajar menzalimi orang lain. Islam ajar membantu orang. Maka tuan-tuan, bila mana orang yang menulis hutang, isi kandungan perjanjian hutang tersebut, dia seorang yang adil, dia takwa kepada Allah, dia seorang yang bertakwa, maka dia tak akan menipu. Jumlahnya
tempoh bayarannya dan sebagainya. Baik, dalam perkara ini orang yang berhutanglah yang merencanakan penulis tentang pengakuan hutangnya. Jadi tuan-tuan, siapa ni yang nak mengarang kandungan surat perjanjian hutang tu, hitam putih tu, iaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang duit itu dia kena tulis. Apa nak ditulis dalam surat hutang tu? Jumlah hutangnya berapa, syaratnya apa, tempoh waktu dia apa. Ini disebabkan orang yang berhutanglah yang rela mengikat dirinya dengan penentuan hutang tersebut. Oleh kerana dia dah sanggup, saya nak hutang 1,000. Jadi awak sanggup tak bayar dalam tempoh setahun? Pada mulanya dia cakap sanggup. Cukup setahun, dia dah putar belik dah. Saya bukan kata setahun, saya kata semampu saya. Dalam perjanjian tulis setahun. Maka nak bergaduh macam mana pun tuan-tuan, kembali kepada surat perjanjian tersebut. Tengok surat tu ada 2 orang saksi, sign. Jadi ni kamu janji nak bayar setahun. Jadi macam mana ni? Dah setahun tak dapat bayar lagi. Jangan lari pula, ni cabut lari. Ada orang tuan-tuan, dia jenis perangai dia hutang. Ada lagu tuan-tuan, Saleh Yaakob buat lagu. Apa nama ni? Gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Nah, orang yang faham lah, tak faham, apa gali lubang, tutup lubang. Gali lubang ni mana tuan-tuan, dia hutang dengan orang pertama 500. Kemudian dia hutang pula orang kedua 500. Jadi orang yang pertama tak tuntut hutang, tak minta hutang. Kerana ada orang tuan-tuan, dia bagi pinjam duit, dia malu nak minta. Orang yang kedua yang dia hutang tu tuntut hutang. Jadi tuan-tuan, apa cara dia nak bayar hutang ni? Orang dah tuntut ni, dia cari orang yang ketiga hutang dengan orang yang ketiga, bayar hutang dia pada orang yang kedua. Maknanya dia gali lubang lagi. Jadi bila banyak gali lubang, tak dapat nak tutup. Ada tuan-tuan orang macam ni, dia dah apa nama tu, dah sebati dah dengan diri dia hutang. Sebab itu tuan-tuan, bila mana nak berhutang, pertama kena niat, ya Allah, permudahkanlah aku untuk bayar hutang ni. Hutanglah berapa ribu. Dan hutang ni tuan-tuan, biasanya digunakan untuk keperluan lah. Kot lah nak beli kereta, kot lah nak beli rumah, kot lah nak buat menikah, kot apa sajalah tuan-tuan. Hutang ni dia mubah, dibolehkan hutang. Yang tak boleh hutang buat apa? Hutang buat judi. Yang tak boleh hutang buat pergi minum arak, buat pergi enjoy, buat pergi perkara-perkara yang haram, pergi melabur pada pelaburan yang haram. Maka itu tak dibenarkan Islam. Asal hutang dibenarkan, hutang. Tapi kalau hutang sampai boros, enjoy, maka tak dibolehkan. Maka tuan-tuan, yang orang yang berhutang ni dia rela ikat diri dia, bila nak bayar, berapa lama tempoh nak bayar dan sebagainya. Juga agar pengakuan hutangnya itu lebih kuat dan lebih tepat. Tujuan tuan-tuan ditulis ni supaya apa? Tak cukup dengan apa nama, ingatan manusia tak cukup. Kerana manusia pada lisan dia, pada ingatan dia, dia boleh menipu. Contohnya dah setahun dah. Jadi dia pun putar balik. Dia kata bukan setahun lah, 2 tahun lah kita janji mula-mula. Dah setahun, mana ingat kawan tu tuan-tuan. Jadi dia putar balik lagi. Cukup setahun lagi, dia putar balik lagi. Bukan 2 tahun, 3 tahun. Jadi dia tak nak bayar hutang, dia nak lari. Sebab itu tuan-tuan, bila mana ada surat tu photostat, 2 salinan, 3 salinan. Yang pinjam bagi 1, yang memberi pinjam bagi 1 salinan, 2 saksi, seorang 1 salinan bagi. Bila mana tuan-tuan yang hutang ni nak cabut lari, tak mengaku, bawa salinan tu, photostat banyak-banyak, photostat besar-besar, buat tampal dalam bilik tu, biar ingat hutang kena bayar. Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar
ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis hutang tersebut, tuan-tuan. Ya. Pada waktu yang sama, niat orang yang berhutang ketika merencanakan itu harus selalu bertakwa kepada Allah, Tuhannya yang tidak mengurangkan sesuatu apapun dari hutang yang diakuinya. Jangan pinjam 1,000, tak nak bayar 1,000, nak bayar sikit. Itu tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu ada bertulis. Allah Ta'ala ni dia Khalik. Dia ciptakan kita. Dia tahu dah perangai manusia ni, tuan-tuan, jenis tak mengaku. Nabi Adam AS, ketika mana nak dicabut nyawa dia, dia kata dia pernah minta panjang umur. Dia kata umur dia panjang lagi. Kemudian dibawa kepada dia, maknanya ada satu lembaran tulisan lah, yang termaktub dia tulis di situ, bukan kamu yang dipanjangkan umur, Nabi lain yang dipanjangkan umur. Tuan-tuan boleh rujuk sebelum-sebelum ni ada, saya lupa muka surat berapa, tuan-tuan. Jadi Nabi Adam pun jangan ambil umur nyawa aku lagi, dia kata ada lagi, umur dia masih panjang. Bawa lembaran yang termaktub tu, kata ni Nabi lain, bukan kamu wahai Nabi Adam AS. Itu Nabi Adam pun, tuan-tuan, bukan kita sebut kona-kona, taklah, kita kata nak mengingatkan balik pada dia bahawa bukan umur dia yang dipanjangkan, tetapi Nabi yang lain. Baik, jika orang yang berhutang itu adalah orang yang boros dan tidak mampu menguruskan urusannya, atau lemah kerana masih kecil, atau lemah akalnya, atau tidak mampu merencanakan hutangnya sendiri kerana dungu atau bodoh, atau lidahnya sakit, atau kerana sebab fizikal dan rasional lainnya, maka hendaklah wali, orang yang menjalankan urusannya, yang merencanakannya dengan adil. Maksud disebutkannya kata adil di sini adalah untuk menambah ketelitian. Tuan-tuan, kalaulah orang yang berhutang itu, dia ini kanak-kanak lagi, ataupun dia OKU lah kita sebut, ataupun apalah sebab-sebab yang dia ni tak boleh menguruskan duit. Sama ada nak bayar balik setiap bulan, sama ada nak pegang duit, nak bank in, nak transfer, dia tak boleh. Ada sebabkan dia masih kanak-kanak ke, dah sebabkan dia OKU ke dan sebagainya, adalah sebab-sebab dia. Maka wali dia lah yang akan menguruskan dia. Contohlah, tuan-tuan, kematian, matilah seseorang, ayah, maka dia meninggalkan anak-anak dia, ada yang dewasa, ada yang masih kecil. Jadi yang kecil-kecil tu anak-anak dia, tuan-tuan, mana tahu duit. Takkan nak pergi pada budak kecil, kamu, ayah kamu ada hutang, kamu pergi bayar hutang. Budak-budak bukan dia tahu apa. Jadi kena ada bapa saudara dia ke, tok saudara dia ke, siapa saja, tuan-tuan, saudara mara yang dah besar, yang menguruskan duit. Kanak-kanak kecil itu ataupun OKU, tuan-tuan. Maka tak boleh dibiarkan macam tu. Kalau tak ada orang yang menguruskan duit dia, tah dikebas orang lain. Lihat, tuan-tuan, betapa Allah Ta'ala memelihara, menjaga supaya duit, harta itu tidak jatuh kepada tangan orang lain, iaitu bukan hak dia, dapat pada dia. Sebab itu adanya faraid. Faraid ini pembahagian harta selepas kematian. Kita sentuhlah, tuan-tuan, kita sebut. Bila mana dia sebut di sini, bila mana orang yang berhutang itu orang yang lemah akal, kanak-kanak dan sebagainya, maka saya sebutkan juga, saya beri contoh juga, bila mana kematian ayah, kematian suami isteri dan sebagainya, kematian dalam keluarga tu ada kematian, maka tuan-tuan, pasti ada anak kecil, pasti ada yang masih kecil, maka kena ada, Islam sebut wali dia. Wali ni bukan wali nikah dia. Mana wali dapat menguruskan harta ataupun hutang dan sebagainya, diuruskan. Kalaulah orang yang berhutang itu ataupun orang yang mewarisi harta itu, tuan-tuan, tak dapat menguruskan duit. Dengan demikian, perbahasan mengenai cara penulisan
dan seluruh aspeknya telah selesai, maka aturan syariat berpindah kepada perbahasan bahagian lain dalam perjanjian, iaitu bahagian tentang saksi. Kemudian tuan-tuan masuk kepada saksi. Sebelum tadi pun saya dah sebut tentang saksi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki di kalangan kamu. 2 lelaki, saksi lelaki 2 orang. Kemudian kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu persetujui menjadi saksi. 2 orang lelaki. Kalau ada seorang yang saksi, kena bawa 2 orang perempuan menggantikan saksi yang kedua. Dan saksi ni tuan-tuan mesti adil. Kita tahu saksi ni, dia ini orangnya amanah, orangnya tak menipu, orangnya tak berdusta, orangnya orang yang baik, amanah, maka ambil dia jadi saksi. Jangan sebarang-sebarang orang, entah siapa-siapa tuan-tuan, ambil jadi saksi. Siapa ni? Entah, tak kenal. Yang penting urusan selesai, sign je. Tak boleh ni. Kena kenal dulu, ni siapa? Ni saudara, ni kawan lama saya, dia orangnya baik, jaga solat, orang yang amanah. Bukan kita nak cari keburukan dia, bukan kita nak cari, tapi kita nak pastikan dia benar-benar amanah untuk jadi saksi. Maknanya kita siasat terlebih dahululah siapa dia ni. Islam ni fatabayyanu. Maka bila mana datang kepada kamu berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, maka kamu siasat. Maka siasat di situ bukan makna kita pergi nak buka aib dia, kita nak pergi maknanya menjatuhkan imej maruah dia, tak. Kalau dia seorang yang baik, kita tanya-tanya orang siasat, bagi memang dia baik, ambil dia jadi saksi. Malahan tuan-tuan dalam pernikahan pun, kalau orang bertanya kepada kita, macam mana ya lelaki ni, dia datang nak meminang anak saya. Jadi kita tahu orang tu semayangnya tidak, minum araknya, kaki perempuannya, takkan kita kata, kita tahu yang kita kata, Allahu'alam, saya tak berani nak cakap lah, saya tak nak buka aib orang. Tak boleh. Sekurang-kurangnya kita beritahu yang saya tahu, Wallahu'alam, saya tahu, saya tengok dengan mata kepala saya, dia ni orang yang tak baik. Beritahu. Kita tak boleh kita diam. Maka Islam membenarkan. Contohnya dalam mahkamah. Dalam mahkamah tak timbul isu nak buka aib orang. Tak timbul. Sebab apa? Sebab macam mana hakim tu nak menjatuhkan hukuman, sedangkan dia tak tahu kamu datang ni sebab apa. Saya tak boleh nak ceritalah sebab nanti buka aib suami saya, buka aib orang. Tak boleh. Dia kena cerita, dia ni ambil duit saya, suami saya sepak terajang saya dan sebagainya. Maka kita kena bagi tahu. Maka tak timbul tuan-tuan. Fatabayyanu lisyasat dibolehkan di dalam Islam. Yang tak boleh tuan-tuan, kita tahu buruk orang, kita sebar, kita bubur dalam WhatsApp, kita tulis dalam Facebook, kita membawang. Itu tak boleh. Tapi tuan-tuan, kalau untuk maslahah, untuk kebaikan orang lain, mengelakkan orang lain mendapat kemudaratan, mendapat kejahatan orang tersebut, maka kita boleh cerita. Jadi begitu juga dengan saksi. Jadi maka saksi pastikan yang adil, pastikan yang amanah. Tak ada orang yang sempurna, yang maksum, tak ada dosa, tak ada atas muka bumi ni. Semua orang berdosa, tapi sekurang-kurangnya dia, kebaikan dia lebih banyak daripada kejahatan dia. Baik, dalam petikan ayat di atas dijelaskan mengenai keharusan adanya 2 orang saksi dalam suatu perjanjian yang berasal dari saksi-saksi yang kamu persetujui. Persetujui yang dimaksudkan dalam ayat ini merangkumi 2 makna. Yang disetujui ini oleh peminjam dan orang yang meminjam ni nak ambil saksi 2 orang lelaki ni. Apa maksud tuan-tuan kita setuju dengan nak ambil saksi ni? Pertama, hendaklah 2 orang saksi berasal dari orang yang adil dan diterima dalam masyarakat.
Maknanya orang ramai bila tanya macam mana si fulan ni perangai dia, Masya Allah, si fulan ini orangnya amanah, Masya Allah. Banyak pujian daripada kejian. Kalau masyarakat orang ramai kata, oh dia ni tak jadi orang ni, dia ni hantu raya, dia ni tak boleh ni, dia ni kalau bagi harta, bagi duit dia kebas. Jadi kalau ramai orang cakap dia tak baik, maka kita tak boleh ambil dia jadi saksi. Maka diterima. Saksi ni mesti orang yang adil dan masyarakat menerima dia. Yang kedua, maksud kita setuju dengan saksi ni, dua pihak yang melakukan perjanjian bersetuju dengan dua orang lelaki yang menjadi saksi, akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kadangkala mendapat dua orang saksi lelaki itu bukanlah perkara yang mudah. Maka di sinilah syariat memberikan kemudahan dengan cara memanggil orang wanita untuk menjadi saksi. Bila mana tuan-tuan cari lelaki yang adil, tak ada. Ada seorang je yang adil. Yang lain, lelaki yang lain penipu semua. Tak boleh percaya semua. Ada seorang je yang amanah, yang benar ni. Seorang. Jadi cari dua orang perempuan yang adil, yang amanah untuk jadi saksi. Disebutkan lelaki untuk menjadi saksi dalam ayat ini disebabkan merekalah yang biasa memegang pelbagai pekerjaan dalam masyarakat Muslim yang normal, yang tidak memerlukan wanita untuk bekerja demi menyambung hidup. Kenapa tuan-tuan lelaki diutamakan? Kerana tuan-tuan, biasa kalau bekerja ni orang lelaki lah. Kalau kita tengok tuan-tuan, yang bekerja di Malaysia ni, orang India, Pakistan, Bangladesh, jarang kita tengok orang perempuan Pakistan angkat toto. Tak ada tuan-tuan. Pergi rumah, abang boleh bayar toto 3 kali. 3 bulan saya datang bawa buku 555. Jarang. Jadi yang perempuan Pakistan, India, Bangladesh ni duduk dekat negara dia. Tengok kedai mamak yang jual toto, yang macam-macam lah tuan-tuan, kerja kontrak tuan-tuan. Jarang orang perempuan. Jadi sebabkan orang lelaki ni dia biasa, maknanya dia biasa dengan orang lah. Kalau suruh orang perempuan, dia terpinga-pinga. Jadi apa saksi? Dia takut lah. Nanti orang gertak dia sikit, dia dah takut dah. Orang psycho dia sikit, dia dah takut. Orang lelaki ni biasanya hero Tamil, biasanya lah. Jadi orang lelaki ni diutamakan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah tuan-tuan tentang berkaitan dengan hutang ni tuan-tuan, yang mana Islam begitu menjaga. Islam begitu menjaga supaya tidak ada yang dizalimi. Dalam ini kita sebut tentang hutang, khusus kepada hutang, dan kita bincang luaslah daripada perkara-perkara yang lain. Jadi begitulah Islam, dia tidak tinggal satu perkara pun. Sebut dia Islam, semua, tidak ada orang yang ditinggalkan. Seperti PM kita sebutlah, tak ada orang yang tinggal, yang ditinggal belakang. Tapi ada juga orang yang tak dapat bantuan. Nasib dia lah tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah tuan-tuan perkongsian kuliah Maghrib kita pada malam ni untuk Jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. InsyaAllah kita sambung pada kuliah bulan harapan, insyaAllah alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.